Baik, kita boleh bermula ya sekarang. Dah ramai dah yang masuk dalam Zoom meeting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapan saya pada malam ini semua sihat-sihat belaka. Okey, program kita pada malam ni akan mengambil masa lebih kurang 45 minit dan saya akan cover dua perkara. Yang pertama tentang produk kita Island Edge, yang kedua tentang sedikit peluang perniagaan kepada yang berminat. Jadi program kita ni kita bagi nama, kita tajuk dia program Berani Berjaya. Kalau nak berjaya kena berani bertindak. Kalau nak berani bertindak mestilah kena berani bermula. Maksudnya berani berjaya kena berani bertindak dan kena berani bermula. Jadi tahniah kepada semua yang hadir pada malam ni. Langkah pertama anda dah mula berani bertindak. Bertindak supaya menjayakan pendidikan anak-anak kita dan juga berjaya memantapkan lagi ekonomi kita sendiri. Itulah objektif kita pada malam ni. Baik. Sebelum tu ingin saya nak memperkenalkan diri saya kepada yang belum mengenali diri saya. Nama saya Yaakob bin Jaafar, pengarah pemasaran Mindtech Education Sembilan. Saya juga merangkap pengurus besar di Mindtech Education Sembilan, iaitu anak syarikat milik penuh Sasbadi Holding Berhad. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita, bukan ramai, mungkin semua pernah mendengar Sasbadi Holding Berhad. Saya percaya semua. Sebab Sasbadi Holding Berhad ni merupakan penerbit buku yang terbesar di Malaysia. Syarikat yang terbaik di Malaysia kerana membekalkan buku-buku untuk anak-anak kita guna pakai di sekolah, sama ada buku teks atau buku kerja ataupun buku tambahan. Semuanya berkisar tentang pendidikan yang disediakan oleh Sasbadi. Logo ini dah tak asing lagi di kalangan ibu bapa, di kalangan murid-murid dan juga di kalangan guru-guru. Logo Sasbadi. Saya ingin menjelaskan sedikit asalnya nama Sasbadi diambil daripada nama penerbitan sebuah buku penerbitan Sasbadi, iaitu Sastra Bahasa Pendidikan. Untuk makluman, chairman dia adalah Datuk Saleh. Datuk Saleh ada mantan timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan, CEO-nya pula Mr. Lau King Hui dan juga merangkap sebagai founder, dan juga saya sebagai pengarah pemasaran dan juga beberapa orang lagi, dan mempunyai lebih 600 tenaga pekerja yang terlibat sepenuh masa di Sasbadi Holding Berhad yang ditempatkan di berbagai departmen. Okey, untuk makluman, Sasbadi juga bekerjasama di luar negara dengan Indonesia, dengan China dan juga dengan Switzerland dan juga beberapa negara lagi. Di dalam negara pula Sasbadi bekerjasama dengan Celcom, dengan Huawei dan juga dengan berbagai-bagai agensi, termasuklah dengan kerajaan negeri dan juga dengan Kementerian Pendidikan sebagai rakan strategik Kementerian Pendidikan sejak 7 tahun dulu. Ini kita boleh tengok sejarah Sasbadi, banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Sasbadi termasuklah dalam dengan Kementerian Pendidikan. Berbanyak, bermula pada tahun 1985 sampai tahun 2020, dah 35 tahun. Masih teguh berdiri, teguh memberi khidmat dalam bidang pendidikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, pada malam ni tuan-tuan, saya khasnya malam ni saya bagi tumpuan untuk menjelaskan atau menerangkan kepada hadir malam ni, khususnya untuk program atau produk kita yang sedang dibual hangat, yang menjadi viral kita ini, iaitu Island Edge. Island Edge ini berbeza daripada produk-produk pendidikan e-learning yang pernah dikeluarkan sebelum ini. Sebab Island Edge ini dikeluarkan menggunakan silibus yang terkini dan lengkap untuk proses mengajar, belajar dan memantau. Dan juga amat sesuai untuk pendidikan abad ke-21. Platform M-Learning. Maksud M-Learning ni dia boleh digunakan pakai di mana-mana sahaja. Sebab dia ada dua mode offline dan online. Maksudnya offline dan offline, tiada internet pun masih boleh digunakan pakai walaupun jauh di pendalaman.
yang tiada liputan internet masih boleh digunakan. Itulah hebatnya program Alert, di mana yang kita kata M-Learning ni ataupun mode offline ni hanya ada di Safbuddy sahaja. Okey, baik. Website LNH seperti yang tunjukkan di slide ini, www.lnh.com. Kalau boleh, kalau sempat tuan salin saja website ini, kerana selepas ini tuan-tuan dan puan-puan boleh register percuma seminggu menggunakan secara percuma. Okey. Program LNH ada ditawarkan 3 akaun utama. Yang pertama untuk ibu bapa. Kenapa untuk ibu bapa? Khasnya supaya ibu bapa dapat memantau pendidikan anak-anak mereka dengan betul. Sebelum ni kita semua tahu yang mana ibu bapa tidak dapat memantau pendidikan anak-anak mereka kerana alasan kesibukan bekerja, tak tahu dan berbagai-bagai alasan lagi. Tapi dengan program Alert, mereka dapat memantau dengan baik walaupun mereka pergi outstation ke luar negara tak sampai berbulan-bulan. Dia masih boleh memantau peringkat anak-anak mereka detail. Yang kedua, akaun murid. Akaun murid ni untuk proses belajar, ulang kaji terutamanya di rumah seorang-seorang. Jadi sistem ni amat sesuai sebagai sistem belajar kendiri, belajar sendiri di rumah tapi faham seolah-olah ada guru di rumah. Kita faham sekarang ini ulat buku tiada lagi, jarang-jarang kita yang ada ulat smartphone. Jadi ini boleh, sistem ini boleh menimbulkan keseronokan student belajar. Jadi maksudnya dia seronok, belajar seronok dan faham. Yang ketiga, akaun guru. Guru boleh menggunakan program LNH ini untuk meringankan bebanan guru. Kalau dulu mereka terpaksa buat soalan berbagai-bagai macam-macam yang dibuat oleh guru, sekarang ni bila ada program LNH boleh jauh lebih mudah dan lebih ringan bebanan guru mengajar sama ada di sekolah, di pusat tuition ataupun sebagai home tutor. Amat sesuai menggunakan program LNH. Jadi tuan-tuan ada 3 akaun utama untuk ibu bapa, untuk murid dan untuk guru. Okey. Seterusnya tuan-tuan, saya nak jelaskan apa yang ada dalam program LNH ini. Yang pertama ada fungsi nota tuan-tuan dan puan. Fungsi nota ni bermula daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 untuk semua subjek. Nota ini diadaptasikan daripada buku teks di sekolah mengikuti silibus terkini, 100% silibus terkini. Maksudnya ini yang latest. Kalau pada buku yang lama-lama belum tentu yang terkini tuan-tuan dan puan. Jadi nota ringkas ini memudahkan anak kita belajar ulang kaji di rumah. Tak payah minta nota ringkas daripada guru lagi dah. Dah disiapkan sini. Okey, yang kedua peta minda. Semua tahu peta minda wajib dibuat oleh semua student. Bermula darjah 4 sampai tingkat ni kena buat. Penilaian untuk menilai pencapaian semasa student. Bulan 1 macam mana, bulan 2 macam, bulan ketiga bagaimana, seterusnya sampailah hari perpisahan. Jadi dengan fungsi penilaian ini kita dapat mengetahui bersedia atau tidak anak-anak kita. Okey, yang keempat, rekod kemajuan untuk merekodkan semua aktiviti anak-anak kita semasa proses belajar. Sama ada dibuat atau tidak kerja, dia ulang kaji ke tidak, semua direkodkan dan kita tahu anak kita buat kerja rumah atau tidak dan sebagainya. Ganjaran dan permainan ni game. Game maksudnya kita sediakan juga game untuk supaya murid tidak bosan dengan proses belajar sepenuhnya. Ada game tapi ada cara untuk main game. Kamus, tak perlu lagi buka kamus, buka daripada muka surat ke muka surat. Guna saja kamus elektronik yang disediakan. Amat mudah dan pantas. Dan video tutorial ini tuan-tuan dan puan disediakan khas untuk tingkatan 4 dan 5. Mudah dan faham, malah lebih faham daripada kadar biasa. Tugasan pada guru macam saya tadi, guru boleh memberi tugasan kepada student dengan menggunakan program LNH. Alangkah bagusnya untuk guru-guru. Jadi aplikasi online dan offline. Maksudnya boleh digunakan walaupun tiada internet. Bahasa dua, guna mode offline. Maksudnya boleh digunakan pakai oleh di mana-mana saja walaupun student berada di jauh di pendalaman. Masih boleh digunakan pakai. Baik. Jadi apabila masuk ID dan password, pengguna semuanya ID dan password. Apabila mereka melanggar, akan diberi ID dan password.
Bila dia masuk ID dan password, inilah paparan utama yang mereka jumpa. Jadi di sebelah kanan kita boleh tengok kertas model, iaitu kertas model tugasan yang diberi oleh pihak syarikat kepada pelajar yang melanggan program ni. Bukan saja tugasan yang diberi guru, syarikat pun memberi tugasan kepada student. Jadi student boleh membuat tugasan yang diberi oleh pihak syarikat mengikut level mereka lah. Kalau tingkatan 1 dia akan dapat yang tingkatan 1, tingkatan 2 dia akan dapat yang tingkatan 2. Yang di tengah-tengah pula tuan-tuan, kita boleh tengok top 5 reward. Maksudnya anak-anak kita yang menduduki tangga teratas ni, top 5 ni, dia akan dapat reward, hadiah-hadiah yang disediakan oleh pihak syarikat. Maksud top 5 ni bukan di kalangan 10-20 student tuan-tuan, di kalangan pengguna di seluruh Malaysia. Bayangkan tuan-tuan, kalau anak kita dapat hadiah top 5 reward ini, maksudnya anak kita terbaik tuan-tuan di kalangan berpuluh-puluh ribu pelajar seluruh Malaysia. Dan di sini kita tengok, kita boleh letakkan gambar pelajar-pelajar tersebut maksud dalam sistem dia. Dan di atas tu ada menunjukkan ikon-ikon untuk yang kita klik apabila kita nak bermula sesuatu fungsi. Okey, contoh hari ini bagaimana nak guna sistem ni. Yang pertama, masukkan ID dan password. Pilih nak buat apa. Kalau buat nota, klik pada nota. Contoh, lepas klik pada nota akan keluar subjek. Subjek apa yang dia nak pilih untuk belajar. Dia perlu pilih salah satu subjek dan pilih topik. Apabila topik, dia akan keluarlah subjek dan topik yang mereka pilih untuk ulang kaji hari itu. Contoh hari ini, dia nak mendalami balik apa yang cikgu ajar di sekolah sebentar tadi. Contohnya, di sekolah tadi dia belajar subjek sains, tingkatan 2, topik sistem suria. Kebetulan pula semasa cikgu mengajar, dia keluar tandas. Sampai 15 minit dia buang masa kat tandas. Bila balik, masa belajar dah tamat. Bila tamat, cikgu kata, okey murid boleh ulang kaji di rumah. Maka balik dia ulang kaji topik yang sama. Bila dalam ni, topik yang kami sediakan, nota dia tidak sama macam dalam buku. Dalam buku dia ada gambar-gambar topik statik. Tapi dalam nota LNS banyak aktiviti tambahan yang dibuat oleh pelajar-pelajar yang tidak boleh dibuat pada kaedah biasa, iaitu membaca buku. Apabila dia membaca sebagai contoh, kalau dia nak buat nota tambahan, dia boleh klik saja sticky note atau yang menggambar pensel tu, dia boleh buat nota tambahan dia sendiri berdasarkan apa yang dia belajar hari tersebut. Masa mungkin dia semasa proses membaca, dia ingin nak catatkan sesuatu untuk dia supaya dia lebih ingat, dia boleh buat. Kaedah biasa, dia menulis pada kertas lekat pada dinding atau menulis pada buku nota dia sendiri. Kemungkinan buku nota tu hilang. Buat penat-penat dah bulan-bulan buat nota ringkas untuk dia buat ulang kaji, tiba-tiba hilang. Bila hilang, semuanya hilang. Dia nak kena ulang balik buat, bukan senang tuan-tuan dan puan. Tapi dalam ni tidak mungkin akan hilang, walaupun laptop dia hilang, walaupun smartphone dia, walaupun komputer dia rosak, beli baru tetap ada nota ringkas dia. Ini yang hebatnya, yang berbeza daripada kaedah biasa dengan kaedah yang ada dalam program RNS. Selepas dia membaca, kemungkinan ada perkataan-perkataan yang dia tidak faham. Ini biasa kalau murid Chinese, kemungkinan ada perkataan Melayu dia tak faham, mungkin perkataan bahasa Inggeris dia tak faham. Mudah saja tuan-tuan, dia ambil kopi saja perkataan yang dia tak faham tu, dia masuk dalam kotak kamus yang disediakan di sebelah kiri. Terus keluar perkataan maksud perkataan yang dia tidak faham tersebut. Walau berapa banyak pun dia boleh masukkan, semua akan keluar. Memudah tak tuan-tuan? Ini memudahkan anak kita, menyebabkan dia seronok belajar. Sebab bila mudah, dia seronok. Tak perlu lagi buka satu muka surat ke muka surat, semata-mata nak cari maksud satu perkataan. Ini baru satu perkataan. Bagaimana kalau 5? 5 lagi parahlah, mungkin dia ambil masa sampai 2 minit, 3 minit. Hanya nak tahu maksud perkataan itu saja. Tapi dengan sistem ni, mudah masuk saya perkataan yang tak faham di kotak kamus yang disediakan tepi. Tapi apa yang lebih menariknya kamus yang kita sediakan ni, tuan-tuan dan puan, dia ada 3 bahasa sekaligus. Boleh buat pilihan. Ada pilihan pertama BM to BI. Pilihan kedua BI to BM pun boleh. Pilihan ketiga BI to BM ke bahasa Cina. 3 bahasa sekaligus pun boleh tuan-tuan dan puan. Contoh, anak kita masukkan perkataan sun dalam kotak kamus tadi,
terus keluar dalam 3 bahasa sekaligus. Bayangkan tuan-tuan, betapa mudahnya kamus elektronik yang disediakan kepada student untuk membantu mereka belajar dengan pantas dan faham hanya di hujung jari saja. Ini sistem yang sangat orang kata membantu pelajar anak-anak kita tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, kalau dia nak buat peta minda tentang apa yang dia belajar pada hari tersebut. Tadi dia belajar tentang topik cahaya suria, subjek sains bukan? Dia boleh pilih salah satu jenis peta minda yang disediakan dan dia boleh design atau mereka bentuk peta minda dia sendiri. Ini contoh yang dibuat oleh student yang saya ambil, saya uploadkan dalam ni. Contohnya, dia boleh import macam dia nak buat tentang sistem suria. Dia perlukan objek tentang planet-planet. Dia boleh import dalam sistem ni, masuk ke dalam dia punya peta minda dia. Dia boleh type, tuliskan nama planet, mau color, macam-macam dia boleh buat design ni mengikut kreativiti dia sendiri. Kalau orang lain buat mungkin jadi lain sikit. Ini mengikut kreativiti masing-masing. Ini pun peta minda yang dibuat oleh student. Contoh dia nak masuk gambar-gambar, video-video pada peta minda dia tentang asal usul Negeri Melaka pun boleh tuan-tuan. Dalam keadaan biasa tak boleh. Kadang biasa nak buat peta minda, student selalunya beli warna lakan, kena ada gunting, kena ada gam, kena kat gambar. Dia tak boleh masuk video, dia tak boleh masuk voice over pun tak boleh. Hanya dalam peta minda di Alien Is saja yang boleh. Ini yang istimewanya peta minda yang kami sediakan, lebih menarik, lebih sonok, lebih faham. Semuanya dalam keadaan sonok tuan-tuan dan puan. Seterusnya, ini pun contoh yang dibuat oleh student. Seterusnya tuan-tuan, andai kata mereka perlu maklumat tambahan hari ni kan dia belajar tentang sistem suria. Dia membaca, ada student tak suka membaca, tak suka sangat membaca. Dia suka dalam bentuk video-video. Tak mengapa, dia just copy saja, link saja topik yang mereka belajar ke YouTube. Dalam YouTube untuk maklumat tuan-tuan ada lebih 500,000 video-video tentang pendidikan. Apabila link YouTube akan keluarlah video-video tentang topik yang mereka belajar. Dia hanya perlu on saja video tersebut. On saja video yang dia pilih tu. Lana dan Alex telah melawat planetarium pada hujung minggu. Mereka berminat dengan model sistem suria. Sistem suria terdiri daripada matahari, 8 planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan komet. Okey, lain tak tuan-tuan? Kalau membaca buku tidak faham, kekal dengan tidak faham, tiada orang yang akan bagi penjelasan melainkan dengan usaha mereka sendiri. Kan sudah belajar kat rumah, ulang kaji di rumah seorang-seorang, tapi dalam sistem Alien Age dia boleh banyak source, banyak talian hayat yang boleh membantu dia. Dia boleh dengan YouTube, boleh buat peta minda, tak faham dengan kamus elektronik dan juga boleh link YouTube dengan dia boleh mendapat banyak maklumat tambahan semasa dia belajar tentang topik tersebut. Dan dia boleh save video-video yang dia pilih tadi ke dalam sistem dia. Apabila dia buka balik topik tersebut untuk ulang kaji, video tersebut masih ada. Maksudnya anak kita belajar menggunakan semua deria dia ketika belajar. Menggunakan mata, melihat, membaca semuanya. Ada student yang lebih dalam bentuk video-video yang bergerak tentang apa yang belajar. Inilah kelebihan sistem yang disediakan oleh Alien Age, menyebabkan student belajar dalam keseronok dan faham. Sebenarnya student tuan-tuan dan puan, kalau belajar tak seronok, sudah tentu dia tak faham. Kalau dia faham, seronok tak faham tak guna. Kita nak dia seronok dan faham. Itu yang penting dia. Jadi dalam Alien Age ada elemen-elemen ni. Okey, seterusnya tuan-tuan, setiap penghujung topik yang anak-anak kita belajar atau pelajar ni belajar, dia akan berakhir dengan soalan-soalan yang diberikan oleh sistem tentang topik yang mereka belajar dengan tujuan untuk menguji tahap kefahaman mereka ketika belajar. Soalan akan diberi, student perlu menjawab. Sama macam kaedah yang digunakan pakai di sekolah lebih kurang. Di sekolah apabila cikgu selalunya bila habis satu masa terakhir 10 minit terakhir setiap topik, guru akan melontarkan soalan kepada student. Student perlu menjawab. Kalau salah,
guru akan memberi penjelasan jawapan kenapa salah, bagaimana cara nak dapat jawapan yang betul. Begitulah yang dipraktik dalam sistem ni. Seolah-olah guru ada di rumah mereka, mengajar mereka. Sampai ke tahap macam tu saya berani katakan tuan-tuan dan puan. Betapa mudahnya belajar menggunakan sistem LMS yang tiada pada sistem lain. Baik. Seterusnya tuan-tuan, penilaian. Sudah tentu kita, anak kita atau kita nak menilai pencapaian anak-anak kita. Contohnya selepas 3 bulan kita nak buat penilaian. Kalau keadaan biasa kita nak buat penilaian, kita beli buku latihan tubi dekat kedai. Tapi contohnya tuan-tuan, kita beli buku latihan tubi bahasa Inggeris. Kita pula tak main bahasa Inggeris. Selepas anak kita buat latihan bahasa Inggeris, buat praktik objektif, siapa yang nak buat pemeriksaan di rumah? Sedangkan di rumah hanya ada kita. Dan kita pula tak faham sangat bahasa Inggeris, tak main sangat. Sudah tentulah kita tak boleh membantu anak-anak kita. Tetapi dalam program LMS boleh. Di sini LMS menyediakan 6 jenis penilaian. Yang pertama praktik objektif, praktik subjektif, tugasan, pentadbiran sekolah, ujian lisan pun ada tuan-tuan dan puan, dan kertas ujian. Contoh hari ini anak kita nak buat praktis objektif. Dia klik saja kat praktis objektif, pilih subjek, contoh dia pilih bahasa Inggeris, pilih topik, maka soalan akan diberi. Ada 20 soalan diberi mengikut ada 3 tahap. Yang pertama sederhana, mudah, sederhana dan sukar. Murid tersebut boleh pilih tahap mana yang dia buat. Mungkin dia boleh memilih untuk bermula dengan tahap yang mudah. Jadi masa diberi oleh 60 minit dan perlu menjawab semua soalan tersebut dalam masa 60 minit. Mudah saja jawab A, B, C atau D. Sampai habis, pemeriksaan akan dibuat oleh sistem. Sama ada betul atau salah akan ditandakan. Di sini tuan-tuan ada satu yang menarik berlaku di sini. Kalau yang salah, anak kita, student tersebut boleh mendapatkan penjelasan bagaimana cara nak dapat yang betul. Mana satu jawapan yang betul dan bagaimana cara nak mendapat jawapan yang betul. Terutamanya matematik bukan? Kalau dia agak-agak pun boleh dapat betul, boleh mungkin salah, dan ada penjelasan, dijelaskan. Kenapa betul? Kenapa salah? Kalau salah, bagaimana cara nak jawapan yang betul, terutamanya matematik yang ada jalan kerja. Sains yang ada formula-semula dan sebagainya. Di sini ada disediakan kaedah tersebut. Permarkahan diberi, setiap topik diberi permarkahan berdasarkan topik tersebut. Dan juga ada 44 koin. Maksud 65 markah dapat 44 koin, dikumpul, main game. Itu. Jadi tuan-tuan, bila dibuat lagi soalan tersebut, topik tersebut, dengan dia tak akan jumpa soalan yang sama. Itu yang menariknya. Okey. Yang subjektif pula sama dia, pilih topik, pilih subjek, pilih topik, soalan akan diberi, dia perlu type jawapan dia di tempat kosong, kemudian dia submit jawapan dia, akan keluarlah skema jawapan yang disediakan oleh guru-guru pakar kami. Dia boleh bandingkan jawapan dia dengan jawapan yang disediakan. Di sini dia boleh mengetahui adakah tepat atau tidak jawapan dia buat, boleh memperbagi kaedah menjawab soalan. Kalau keadaan biasa, buat soalan, dia tulis jawapan, serah ke meja guru, guru akan membuat pemeriksaan. Kadang-kadang guru conteng-conteng, lagi banyak contengan guru tu, lagi maksud jauh tersasarlah jawapan student tersebut. Sama je kaedah disediakan. Dan juga ada juga kertas percubaan. Percubaan ada 3 jenis, satu percubaan UPSR, P3, SPM. Kebanyakan selalunya kertas percubaan atau trial exam ni disediakan terlalu hampir dengan peperiksaan sebenar. Ini yang membuat student tersebut kalang kabut ataupun jadi resah dan juga hilang keyakinan pun ada. Kenapa? Contohnya dalam UPSR, contoh UPSR ada 5 subjek. 5 subjek, tiba-tiba ada 3 subjek mereka dapat rendah. Dalam UPSR pula, contoh P3 ke, SPM ke, dia ada silibus darjah 4, silibus darjah 5 dan silibus darjah 6. Dalam P3 ada silibus tingkatan 1, silibus tingkatan 2, silibus tingkatan 3. Jadi semua digabungkan menjadikan soalan dalam perpisahan. Jadi kalau dapat rendah, di mana sebenarnya kelemahan student tersebut? Di sini juga ada teknik menjawab soalan disediakan. Masa diberi 2 jam, dia perlu menjawab semua soalan dalam masa 2 jam. Kalau dia bakal rendah, dia boleh
tengok dalam report card. Tapi di sini ada satu kelebihan lagi. Kertas percubaan diberi sebanyak 3 kali dan 3 bulan sebelum. Buat kali pertama ada masa untuk perbaiki kelemahan. Buat kali kedua boleh ada masa untuk perbaiki. Buat kali ketiga, kali keempat di sekolah, kali kelima periksa sebenar. Logiknya tuan-tuan, siapa yang lebih bersedia? Yang buat sekali percubaan ataupun yang 4 kali buat percubaan? Sudah tentulah orang atau student atau pelajar yang 4 kali buat percubaan. Okey, inilah kita bagi peluang kepada student untuk memperbaiki kelemahan mereka sebelum periksa sebenar. Macam mana nak perbaiki kelemahan? Buka rekod kemajuan. Kan mereka kena buat semua topik. Markah diberi topik. Sudah tentu ada topik markah rendah dan markah tinggi. Dia buka saja rekod kemajuan, tengok pada segmen pada bahagian topical analysis. Contohnya dia pilih bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia berat markah rendah. Dia boleh tahu di mana sahaja topik yang dia dapat lemah. Subjek mana topik yang lemah. Contohnya tengok Form 1 Section E Grammar dia dapat 100%. 4 kali dia buat 4 kali dia dapat bagus. Maksudnya topik ni dah dia dapat mengesuai dah. Jadi tak perlu sebok-sebok nak ulang kaji kat situ. Dia tengok topik apa? Topik Form 1 Section E Grammar dia dah buat 3 kali, hanya 1 kali dapat bagus. Dia hanya dapat menguasai 33%. Ini yang penyebab mereka dapat rendah. Maka kenalan saya kena perbaiki di situ. Maksudnya dia tahu di mana sepatutnya dia perbaiki kelemahan. Berbanding yang student tidak guna program ALEN ini, mereka tidak tahu di mana sebenarnya kelemahan mereka. Okey, baik. Video tutorial pula tuan-tuan. Tadi tugasan tadi, praktis tadi saya tak jelaskan satu, oral test tes sekolah pun semua tak jelaskan sebab nak jimat masa. Saya tahu tuan-tuan spend masa sampai balik kerja sama saya nak tunjuk konsep ALEN sahaja. Di sini pun tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak bagaimana sistem ini dapat membantu anak-anak kita, dapat membantu kita sebagai ibu bapa untuk membantu anak-anak. Jadi video tutorial disediakan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Kenapa? Kerana di tingkatan 4 dan 5 ni ada 4 subjek yang amat sukar untuk student. Kebanyakan bila kata subjek ni, selalunya student kata sukar nak menguasai subjek ni. Tapi dengan program ALEN tidak sukar. Mereka boleh menguasai dengan baik. Sebelum ni susah, jadi senang. Kenapa? Sebab ada video tutorial. Kebanyakannya senario yang berlaku tuan-tuan dan puan, anak kita belajar di sekolah, dalam kelas, guru seorang saja tuan-tuan dan puan yang mengajar anak kita. Masa pula 60 minit. Murid pula nasib tak baik. Murid ada dekat 40 orang atau 35 orang tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan bagaimana bebanan guru-guru tersebut nak memahamkan semua student mereka dalam masa 60 minit. Sudah tentu ramai yang tidak faham. Sebab cikgu nak explain ke semua setiap orang tu tak cukup masa 60 minit. Jadi apa buat? Balik ulang kaji di rumah. Cikgu dah bagi asas dah di sekolah. Balik ulang kaji rumah. Kadang-kadang guru student kat belakang tu tidak bagi perhatian pun semasa cikgu mengajar. Atas alasan tak suka cikgu tu. Jadi ini pun satu masalah. Jadi dengan program ALEN mereka boleh balik ulang kaji sendiri di rumah dan mereka faham sepenuhnya apa yang dibelajar di sekolah tadi. Bagaimana? Dia pilih saja subjek yang diajar oleh guru di sekolah tadi, kemudian pilih topik, onkan video tersebut. Ini saya ambil ringkas saja. Bila on video tu, guru maya mereka akan mengajar. Mereka perlu Mana satukah antara A dan B? Bayangkan gambar inilah hidung kita di alveolus mempunyai dinding. Saya ringkaskan. Siapakah R? R ialah berbentuk seperti spring sendiri dia. Okey. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan, tak faham sekali, ulang 2 kali. Tak faham 2 kali, ulang 3 kali. Maksud saya, ulang dan ulang selagi mahu sampai dia benar-benar faham. Jadi tidak alasan yang mereka tidak faham. Maksudnya subjek sukar pun, subjek kritikal subjek pun mereka boleh menguasai sebab boleh belajar sini di rumah dengan ulang video tersebut sampai faham. Okey, seterusnya tuan-tuan. Game macam saya cakap tadi, kumpul koin dah cukup.
redeem, main game. Maksud nak main game kena ada coin. Nak dapat coin kena buat praktis yang melibatkan permakahan. Kalau makan rendah, coin ditolak. Jadi lepas kumpul, boleh main game. Ada banyak game. Ini contoh game yang saya tunjukkan di sini. Game untuk sekolah rendah. Sekolah rendah maksud student ni boleh milih game. Dia kena menghias rumah dan sebagainya. Dia kena beli perebut. Semuanya ada coin. Ini contoh-contoh game. Dan juga tontonan banyak game disediakan. Habis satu game. Nak main satu game tu kena banyak coin dia. Dia kena sedia. Maksud dia kena banyak belajar. Kalau nak habis semua game tak tahu berapa lama, dia berapa banyak dia kena belajar. Maksudnya tuan-tuan, kalau anak kita selalu main game dalam program Alien Age, jangan risau, jangan marah. Maksudnya mereka rajin belajar. Kalau dulu mereka main game nak ada biasa, main game mereka tak rajin belajar. Sekarang ni terbalik. Mereka rajin terlalu leka main game, maksudnya mereka rajin belajar. Sebab kalau malas belajar, buat latihan semua, tak mungkin boleh main game dalam ni. Game pula game yang mendoronkan, yang boleh jadi student leka, tapi game pula berteraskan pendidikan juga. Okey, baik. Seterusnya terus tugasan dari guru. Maksudnya dengan tugasan dari guru ni, guru boleh menggunakan sistem Alien Age. Dia ada 3 portal. Ingat tak tadi yang saya jelaskan tadi? Ada portal guru untuk membantu guru memberi tugasan kepada student. Jadi apabila student melanggan program Alien Age portal murid, automatically akan ada akaun ibu bapa secara percuma. Apabila akaun murid dah ada, murid tersebut, guru pun ada melanggan akaun Alien Age, guru tersebut boleh add student dia, student tersebut sebagai murid maya dia. Caranya, student kena request, meminta guru add dia sebagai student macam FB, contoh. Jadi dengan ini tugasan boleh diberi. Maksudnya kalau pusat tuition menggunakan sistem ni, student mereka tak perlu masuk dalam kelas. Ini yang berlaku sebanyak 30 lebih pusat tuition, kan 30 atau 60 pusat tuition yang menggunakan program ini. Student mereka bertambah sebab kelas tak ada plan, kos mereka jimat dan yuran mereka rendahkan daripada biasa. Kalau dulu 120, sekarang mungkin 100 saja, contoh. Jadi murid bertambah, kelas tak perlukan banyak, jimat kos banyak, tetapi student belajar. Dia boleh bagi tugasan pada student secara online, ringkas begitu. Jadi setiap hari Khamis kami adakan satu training khas untuk portal guru. Jadi guru-guru yang membeli portal ni akan diberi training khas. Hadir saja pada hari tersebut yang akan dijelaskan oleh pakar kami bagaimana nak menggunakan portal guru. Malam ni saya jelaskan ringkas saja sebab kalau nak jelaskan memerlukan hampir 2 jam untuk menjelaskan portal guru, bagaimana portal guru berfungsi. Saya cuma tunjuk konsepnya saja. Jadi contoh kalau dulu bagi kerja rumah sampai murid tersebut masuk kelas, baru cikgu tahu yang dia student tersebut buat atau tidak kerja sekolah. Tetapi dalam program Alien Age, bila cikgu bagi tugasan, tidak masuk sekolah, belum masuk kelas pun, cikgu dah tahu dah dia buat atau tidak tugasan diberi. Dengan ni cikgu boleh warning dia, kenapa belum buat dan sebagainya. Dan ringkasnya malam ni, aplikasi mobile ni boleh digunakan offline dan online. Tiada internet, tidak ada masalah sebab masih boleh menggunakan mode offline. Contoh, semasa anak kita buat ulang kaji, tiba-tiba data habis. Tak apa, guna offline. Contoh juga, kalau kita boleh setakat anak kita nak membaca nota atau membuat latih tubi, tak perlu pun guna online yang melibatkan data, guna saja offline, tak apa boleh buat. Jadi kita boleh jimat kos dan boleh guna smartphone dengan keupayaan minimal saja. Guna tablet, guna laptop. Sekarang ni student dah jarang-jarang di rumah masing-masing ada desktop. Kebanyakan paling kurang laptop, tablet atau smartphone. Apa-apa saja boleh diguna pakai, tuan-tuan. Sekarang ni di mana-mana saja orang ada smartphone. Smartphone ni maksudnya di kampung, di bandar semua dan boleh belajar di mana-mana saja. Maksudnya pemantauan daripada ibu bapa dah berlaku sebab ada account parent, dia boleh mantau peringkat anak mereka. Student pula belajar dengan seronok sebab dia akan faham menggunakan video tutorial dan sebagainya, dan guru pula ringan beban mereka sebab boleh menggunakan bahan-bahan dalam program Alien Age untuk proses mengajar atau memberi tugasan pada student, boleh melihat
pencapaian semasa student, boleh mengetahui student di mana kelemahan sebenar student yang sebelum ni sukar nak mereka tahu tuan-tuan. Sarankan begitu tuan-tuan dan puan. Nampak tak bagaimana program LNS dapat membantu kita, dapat membantu anak-anak kita, juga dapat membantu guru, meringankan bebanan guru. Bebanan yang paling berat saya tengok di sini adalah bebanan guru, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tahu, kalau pergi tengok di sekolah, kalau jadi guru, sembanglah, bercakap dengan guru bagaimana bebanan mereka tanggung. Anak murid mereka tak cemerlang, mereka disalahkan. Kadang-kadang sampai pihak sekolah pun disalahkan. Contohnya, pernah dengar tak orang kata, jangan hantar anak encik kat sekolah tu teruk. Anak mereka tak teruk. Banyak sampai tahap macam tu. Apa salahnya sekolah? Sebenarnya sekolah tu teruk kerana apa? Kerana student tu sendiri yang tidak mengambil berat tentang pelajaran. Jadi, kita memberi satu kaedah pendidikan yang terkini, yang sesuai mengikut zaman mereka. Sebab tu kata Sayyidina Ali, berilah pendidikan anak-anak kamu mengikut zaman mereka. Bukan mengikut zaman kita. Kalau zaman kita guna lampu minyak tanah belajar pun boleh. Masuk kelas tak ada aircon, tak ada kipas pun boleh. Sebab itu zaman kita. Kalau zaman sekarang, student dah tak boleh terima lagi cara tu. Inilah cara terkini yang amat sesuai untuk abad ke-21. Baik. Kita tengok dia punya package pula. Package yang pertama, package sekolah rendah, kita panggil package UPSR. Ada dalam UPSR punya package ada darjah 4, ada darjah 5, ada darjah 6. Ada 4 mata pelajaran setiap level. Maksudnya darjah 4 mata pelajaran, darjah 5 4, 6 pun 4. Jadi sebanyak 12 subjek anak kita dapat untuk package UPSR ataupun sekolah rendah. Untuk sekolah jenis kebahasaan Cina, 5 subjek satu level, lebih satu mata pelajaran iaitu Mandarin. Jadi semuanya 15 mata pelajaran. Untuk P3, dia ada silibus tingkatan 1, silibus tingkatan 2 dan silibus tingkatan 3. Ada 6 mata pelajaran setiap level. Jadi semua 18 subjek mereka dapat. Untuk SPM, tingkatan 4 dan 5, tingkatan 4 ada 14 subjek, tingkatan 5 ada 14 subjek. Ada 28 subjek tuan-tuan. Saya nak share sedikit tuan-tuan. Contoh anak kita tahun ni nak ambil P3. Dia dah tingkatan 3. Agak-agak tuan perasan tak? Anak kita selalu ulang kaji yang tingkatan berapa punya silibus? Sudah tentu dia hanya ulang kaji silibus tingkatan 3. Kenapa tak ulang kaji silibus tingkatan 2 dan tingkatan 1? Untuk maklumat, kaedah biasa, buku teks tingkatan 1 dah dipulang balik pun. Buku kerja dah hancur dah pun. Buku teks tingkatan 2 pun, buku pinjaman dah dipulang balik pun. Mana ada lagi buku-buku tersebut? Yang ada buku tingkatan 3, dia fokus tingkatan 3 punya sajalah. Sebab tu dia tak cemerlang. Sedangkan dalam perperiksaan digabungkan. Silibus tingkatan 1, silibus tingkatan 2, silibus 3 digabungkan. Jadi dengan program LNS anak kita boleh ulang kaji kesemuanya. Dengan apa? Ulang kaji buat nota ada tugasan dan sebagainya, penilaian dan bermacam-macam aktiviti yang saya cakap tadi yang dia boleh ulang kaji, dan dia boleh buat topical analysis setiap subjek. Dia boleh mengetahui di mana sebenarnya dia lemah dan boleh perbaiki kelemahan itu dengan pantas. Jadi contohnya anak kita tingkatan 1, contoh dia hanya dapat tingkatan 1 sajalah. Kalau dia tingkatan 2, dia akan dapat tingkatan 1, tingkatan 2. Kalau dia tingkatan 3, baru dia dapat tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Baju juga yang SPM-nya package. Okey, contoh sekarang ni, anak sekarang bulan 10. Kita beli botol sekarang. Tapi sekolah nak cuti kan? Tak apa tuan-tuan, kita boleh aktifkan portal tersebut semasa bulan 12. Jangan aktif sekarang. Jadi dia akan tamat masa bulan 12 tahun 2021. Okey, contoh dia. Untuk LNS Junior pula, dia memang seronok gila. Contoh kalau anak kita belajar menggunakan ni, dia memang seronok sebab memang fun, seolah dia main game dan sebagainya, sebab disarankan oleh Kementerian Pendidikan untuk darjah 1, 2, 3 tiada exam oriented, dia hanya belajar dalam keadaan seronok. Ini dalam LNS Junior, tuan-tuan dan puan. Jadi harga dia berapa? RM385 setahun, bukan sehari, bukan sebulan, setahun RM385. Perasan tak tuan-tuan?
Sistem alienage yang saya share dengan tuan-tuan sebentar tadi, kalau anak kita guna dengan betul, kalau tak betul, dia guna tak betul, dia malas, kita boleh memantau kan? Kalau dulu anak kita malas belajar, kita tak boleh memantau sebab kita berada di tempat kerja. Ataupun kita out session, kita luar negara, sekarang kita boleh memantau. Kita tahu anak kita belajar Torah. Itu dah satu kelebihan. Yang kedua, dia belajar dengan keadaan seronok, faham. Yang penting seronok dan faham. Dia tak seronok, tak faham lah. Yang tiga, jimat masa. Tak payah ulang alik pergi tuition. Ni malam nak pergi tuition, hampa kesudah balik. Ini yang membosankan anak kita, yang dia fobia dengan belajar. Fobia kenapa? Masa untuk di sini asyik pagi, daripada pagi sampai petang kena belajar. Sebab nak dapat 6A. Akhirnya tak dapat 6A pun. Kenapa tak dapat 6A? Anak kita ni kalau belajar dari pagi, pukul 6 pagi belajar. Sampai pukul 1:30 baru sesi pertama. Sesi petang pula dia kena kukuh sampai pukul 3, pukul 4, pukul 5. Lepas habis kukuh terus balik ke rumah. Tak sempat nak main. Mandi, makan malam, lepas solat maghrib kena pergi tuition pula. Malam tu pula gegar Warganza. Alamak, gegar Warganza pula malam ni aku nak kena tuition malam ni juga. Bayangkan macam mana keadaan anak kita pada itu. Dia tak nak pergi tuition, kita paksa pergi. Sebab nak exam, you nak gegar Warganza kan, nak fokus kena exam. Itu kata kita. Sebab tu anak kita habis masa seharian tu dalam keadaan tidak berkualiti. Sebab dengan keletihan, dengan tak puas hati, tak dapat tengok gegar Warganza, akhirnya pergi pusat tuition, kita hantar, nak memati mereka, kita kena melepak kat bawah pusat tuition, kat kedai kopi, kat kedai mamak, minum teh tarik sampai 3 cawan, tunggu anak balik. Jadi anak kat atas belajar kita pun tak tahu. Paling tinggi dia bersemang dengan kawan dia. Siapa yang akan menang kat Umzah, agak you. Itulah topik dia. Akhirnya anak kita tak sekolah. Tapi dengan program alienage, anak kita boleh set masa belajar. Gegar Warganza pukul 8, belajar pukul 7. Atau belajar pukul 9, sampai habis waktu. Dia boleh set masa belajar ikut kelesaan dia sendiri. Itu yang terbaiknya. Maksudnya dia boleh tengok TV, dia boleh belajar. Kalau sini dia tak boleh perlu habis masa menghantar setengah jam, balik setengah jam dah sejam free habis. Belajar sejam, letih dan semua bagai-bagainya. Jadi dengan ni jimat kos, jimat masa, belajar lain ke seronok, dalam boleh juga tengok rancang TV yang mereka seronok dan juga boleh bersama keluarga, belajar sama keluarga. Alhamdulillah, program alienage sangat membantu anak dia. Berapa ringgit tuan-tuan? RM385. RM1.05 sehari. RM1.05 sehari, hari-hari kita belanja minum teh kan. Minum teh tarik dengan kawan-kawan, belanja kawan makan mi apa semua, kita habis kadang-kadang RM10, RM5 sehari kita belanja. Tiap hari. Tapi pendidikan anak-anak RM1.05. Ambil TO dengan bandingkan dengan program alih, TO lebih mahal tuan-tuan. Itulah pertama saya nak gambarkan kepada tuan, murahnya pendidikan dengan menggunakan alienage. Dapat semuanya. Ada 300,000 lebih bank soalan. Nota saya ada lebih 200,000 helai nota. Apa lagi yang kita nak tuan-tuan? Baik. Kalau masih terasa mahal, ada jalan keluar. Kita jadi saja ahli. Bila jadi ahli, berapa kita kena bayar untuk jadi ahli? RM350 kita dapat foto untuk peringkat anak dengan kos RM350 sahaja. Kalau tak jadi ahli, RM385. Sama macam kita masuk Giant. Cik ahli ke? Ada kad keahlian? Kad keahlian less 10%. Pun sama. Jadi, jadilah ahli RM350. Maksudnya dia ahli merangkap kita menjadi ejen kepada alienage. Okey, RM350 maksud bersama dengan 96 sen sehari. Jadi amat murah. Kalau kita tengok hantar anak tuition yang belum tentu anak kita belajar di pusat tuition, minta maaf kepada pemilik pusat tuition jual malam ni, bukan tujuan saya untuk mengata tuan dan puan, tetapi sebab itulah banyak pusat tuition yang convert mengguna program kita di pusat tuition mereka. Lebih menguntungkan, kelas tak perlu banyak, jimat elektrik, student makin ramai. Itu yang keuntungan yang dia boleh dijana oleh pusat tuition. Okey, apa yang dia boleh dibuat dengan RM350? Jadi ahli, mereka boleh menjadi distributor alienage. Ini sedikit perkongsian pengguna. Banyak sangat testimoni. Contohnya pelajar-pelajar dalam JAIS, di JAIS Sekolah Integrasi,
Sejak menggunakan program ini, JAIZ tidak nak berhenti lagi menggunakan. Tahun 2018, 120 orang guna. Kerana cemerlang 2019, 3,000 orang yang guna. Tahun 2020 mungkin akan lebih daripada tu. Okey, ini contoh-contoh testimoni yang digunakan oleh student mereka. Student kebanyakan student bukan student JAIZ. Okey, baik. Apa maksud mengguna dan menjana? Mengguna menjana maksudnya pengguna boleh menjana pendapatan. Ini yang hebatnya tuan-tuan. Dulu ni kita membeli produk perniagaan tu anak-anak kita habis beratus ringgit, kita tak dapat apa. Cuma orang kata Allah membeli menang memakai. Itu je anak kita guna. Itu pun belum tentu anak kita guna. Kadang rugi duit je. Tetapi program Alien ini kita mengguna, kita boleh menjana pendapatan. Contohnya kita beli buku kat kedai, tuan-tuan spend dekat RM1. Kita beli tengok buku tu bagus, sangat membantu anak kita. Kita pun recommend kawan kita membeli buku di kedai yang sama, buku yang sama. Apa kita dapat? Kita minta less 10% pun tak boleh. Dia kata ini fixed price, cik. Fixed price, harga dah tetap. Saya bukan tokek, saya pekerja saja. Tokek tak ada sini. Ini harga tetap. 1 sen pun tak boleh kurang. Tapi dengan program LNS, bukan sahaja kita dapat jadi pengguna, harga less ni boleh harga kurang dan kita boleh menjana pendapatan. Sebab Mindtech telah pun memilih kaedah pemasaran jualan langsung atau MLM untuk memasarkan program LNS. Kenapa kita guna MLM? Ini saya nak jelaskan. Yang pertama, kita guna MLM untuk membantu ramai parent-parent yang tidak mampu untuk membeli program LNS ini dan jadi mampu. Contoh, mereka ni kadang-kadang 350, kadang orang yang mampu okey. 385 ringgit mereka pun boleh bayar. Bagi orang yang kebanyakan yang tidak duit, tambah-tambah sekarang ni zaman COVID-19, 350 ringgit besar. Jadi kena ada plan pemasaran MLM di sini. Parent tersebut boleh memperkenalkan kawan-kawan dan mereka boleh menjana pendapatan. Maksudnya anak mereka belajar percuma. Tujuan dia untuk membantu orang ramai menggunakan program ni dan memberi keuntungan mereka, sebab di sini tiada lagi orang tengah. Kedai buku maksudnya tak ada. Maksud daripada syarikat terus kepada pengguna. Pengguna tu ada disiplin, dia akan berkenan pada pengguna yang lain. Ini sistem yang kami buat. Jadi dengan sistem ni membantu ramai orang ni parent untuk membeli program dan menjana pendapatan. Sebab tuan-tuan dan puan, untuk makluman, ini pengalaman saya semasa berkhidmat di Mindtech LNS ini. Ramai orang yang hanya nak mengguna saja program ni. Dia sanggup bayar RM350, dia tak nak fikir pasal nak berniaga. Ada golongan tersebut. Jadi dia tak apa, dia bayar RM350, dia guna, dia beli. Tapi ada orang yang dia nak RM350, RM350 pun dia berhutang merata sana sini untuk beli program ni. Dia kata sambil mengguna, dia juga nak menjana pendapatan. Buat perniagaan untuk guna. Ada satu golongan tadi lagi, mereka ni memang tak ada anak. Dia nak fokus pasal perniagaan saja. Jadi dalam ni, saya yang nak mengguna saja 385. Yang nak mengguna dan buat perniagaan RM350. Dan yang nak berniaga boleh pilih pakej-pakej perniagaan yang kami sediakan. Ada yang RM350, pakej RM350 untuk boleh mula perniagaan dengan kos, dengan modal RM350 bagi perniagaan pada anak-anak. Yang kedua RM1,750. Yang tiga RM3,500, dapat 10 kuartal sebagai rolling. Dan yang tertinggi RM7,000. Dapat 20 kuartal. Ini tuan-tuan, bila perniagaan memang kena keluar modal. Kerja makan gaji pun modal dia beribu sebulan. Kalau kerja makan gaji. Contoh saya pergi kerja. Hari-hari saya pergi kerja naik kereta. Kereta saya sebulan dekat RM5,000. Kos saya kena bayar RM5,000 lah sebulan. Kos kereta saya. Tu belum kira servis. Saya kena keluar petrol satu hari dekat RM25. Kalau sebulan, berapa? Sebulan dekat RM600, RM700 kos petrol. Kos petrol pakaian pula tuan-tuan. Saya ni boleh tiap-tiap bulan saya shopping kasut, baju dan sebagainya, tie dan kot bagaimana. Itu pun kos juga.
Purata bulanan saya kos saya beribu. Kos untuk pergi kerja, balik kerja. Jadi maksud kerja makan gaji pun ada kos. Apatah lagi buat perniagaan. Jadi tuan-tuan yang saya ni boleh pilih pakej perniagaan yang mana sesuai untuk tuan. Mungkin boleh bermula dengan 7,000 kalau ada duit, ada modal. Sebab untung dia besar. Kalau tak mampu 7,000 mungkin boleh bermula dengan 3,500. Mungkin bermula dengan 1,750. Kalau tidak mampu, puas hati dengan RM350. Mungkin pinjam kena ikhtiarkan sampai kita dapat 3,000 kalau yang tak ada duit. Sebab di sini kita boleh menjana pendapatan, boleh merubah hidup kita, merubah hidup anak kita yang dulu belajar tak cemerlang, sekadar belajar cemerlang, anak kita ada berubah hidup dia. Dia seronok belajar, ada semangat untuk belajar, ada semangat untuk berjaya, ada semangat untuk membina masa depan. Dia rasa dia jadi manusia berguna sebab makin pandai. Kita pula boleh menjana pendapatan. Itu objektif saya pada malam ni. Baik, kita tengok apa benefit yang kita boleh dapat. Yang pertama, bonus penajaran. Yang setiap kali kita kenalkan pada rakan-rakan, kita dapat 15-30%. Yang kedua, apa kerakan kita memperkenalkan pada kawan yang lain, kita dapat 9-1. Yang ketiga, 16%. Yang keempat, 2-5%. Yang kelima, bonus generasi 45%. Malam ni saya nak share hanya 3 bonus saja dulu. Yang 2 lagi saya KIV. Hanya yang menjadi ahli kita akan jelaskan semuanya kemudian. Okey, kita nak jelaskan bonus yang pertama. Contoh, ini contohnya. Anda dah usahakan ikhtiarkan modal. Ikhtiar sana pinjam, tengok buah bantal, tengok buah katil, tengok buah tikar. Ada RM350. Itu pun ngam-ngam saja. Pintar. Dah ada RM350. Kenapa? Niat untuk bagi perkenaan anak. Kita beli satu pokok make package yang untuk RM350, yang untuk package apa? Package ahli tadi. Dapat satu botol, bagi anak kita pakai. Bila bagi anak kita pakai, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, dia akan cerita dengan kawan-kawan dia, ini satu sistem yang canggih, boleh membantu dia. Daripada tak pandai, dia pandai. Confirm dia akan cerita. Isteri kita, suami kita akan cerita. Sudah tentu ramai orang berhubung kita untuk canangkan portal ni. Jadi ada orang membayar RM70 sebab dia nak beli. Kita dapat RM70. Kan dah mula menjana pendapatan tu. Yang kedua, orang tu beli yang package yang RM1,750. Mungkin dia anak lebih pada 3 orang. Dia nak jimat kos tuition dan sebagainya. Anak dia pun perlu sistem ni sebab nak bagi anak dia seronok belajar dan faham. Dia dapat RM210 ataupun 15%. Orang ketiga bayar RM3,500. Dia anak seorang ya contoh. Seorang je anak. Tapi dia nak berniaga juga. Dia perlu stok. Ada stok. Kita dapat RM420. Orang yang ketiga. Katakan ni contoh je. Dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Tapi dia nak berniaga. Dia nampak peluang perniagaan ni yang bagus ni. Kita dapat berapa? Dia bayar RM7,000. Kita dapat RM840. Orang yang kelima. Dia bayar RM3,500. Kita dapat RM420 atau 15%. Jumlah terkumpul kita dapat 1,960. Andaikan semua ni join anda kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita berjaya memperkenalkan orang 5 orang ni dalam masa sebulan ni atau seminggu ni atau 2 minggu ni, kita dapat dekat RM2,000. Jadi cover tak? Semasa buka sekolah esok, untuk pakaian, untuk tuition dah. Untuk tuition dah. Tak perlu dah hantar anak pergi dan balik tuition dah. Dan kita boleh kos baju sekolah, beg sekolah, kasut sekolah, apa yuran tuition, apa semua ada. Dah cover dah. Kerana RM350 tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya kata berani berjaya, berani bermula, beranilah. Okey, ini baru kes package RM350. Bagaimana kalau yang package RM1,750? Income kita berubah RM2,590. Kalau yang RM3,500 kita dapat RM3,220. Kalau yang RM7,000 nya modal kita dapat RM3,860. Orang kata ni MLM pula dah. MLM tuan-tuan dan puan, lupakan pasal MLM tak MLM. Yang penting kita buat benda yang betul oleh syarikat yang betul, dengan cara yang betul, dengan orang yang betul. Kita buat apa? Pendidikan untuk memberi peluang kepada anak-anak belajar dengan bagus dan juga memeringankan beban ibu bapa, paling penting. Sebab
Ramai ibu bapa dan luar sana bukan macam kita, pendapatan mereka tidak besar, mungkin 5,000 sebulan pendapatan mereka. Mereka ni miskin bandar. Inilah peluang mereka untuk menjana pendapatan. Nak kena pada 5 orang, 6 orang, 10 orang ni bagaimana? Tak susah pun. Di depan ada orang, di kiri ada orang, di kanan ada orang, di keliling kita ada orang yang memerlukan. Kita duduk sebuah taman perumahan, semua jiran-jiran kita boleh majoriti ada anak yang sekolah. Yang tak nak sekolah, mungkin mereka nak tambah pendapatan tuan-tuan. Di mana-mana saja. Cara macam mana? Jemput saja mereka join Zoom BOP pada setiap malam pukul 9. Dan kita boleh kenalkan berapa ramai pun. Ini contoh baru 5 orang. Kalau kita 10 orang, bayangkan pendapatan kita mana. Ini yang kita kena buat sendiri. Bagaimana pula kalau orang yang kita kenalkan tu memperkenalkan kepada orang lain? Ini di sini tuan-tuan akan nampak impak pendapatan kita. Contoh, Sipu Azmira. Okey, apa yang kita harapkan apabila kawan yang kita kenalkan tu memperkenal pada orang yang lain? Yang pertama kita dapat tambahan level kedua, 3, 4, 9%. Yang package supervisor tambah 13% tambahan. Package manager dapat tambahan 17% dan director tambahan sebanyak 21%. Kenapa asyik director yang dapat lebih? Yang package 7,000 dapat lebih. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita meniaga apa pun, perniagaan yang kecil dapat untung kecil. Perniagaan yang sederhana dapat untung sederhana. Kepada yang besar dapat untung besar. Kalau perniagaan yang terlalu besar macam Giant, untung baik, untung lagi besar sebab di Giant ada sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kaunter pembayaran. Di mini market ada lebih kurang 2 atau 3 tempat kaunter pembayaran. Di kedai runcit tak ada kaunter pun, ada 1 tempat pembayaran. Di kedai-kedai biasa ni, di pasar-pasar malam ni yang jual tak ada pun, bayar pakai buat baldi plastik je. Itulah beza dia tuan-tuan. Jadi modal besar untung besar, modal kecil untung kecil adil. Tapi walaupun untung kecil cukup. Okey, baik. Kita tengok macam mana yang kata cukup tadi. Ini contohnya tuan-tuan. Saya ulang balik Kita join dengan package RM350. Kita dah untung dah, masa saya jelaskan tadi. Untung apa? Untuk kos tuition anak-anak. Kita jimat sebanyak 3,000 lebih. Tuition anak-anak contoh dia ambil 3 subjek. 120 satu subjek, 3 set RM360. 10 bulan RM3,600. RM3,600 tolak RM350, kita di sini bayar RM350 saja. Maksudnya kita untung RM3,000 lebih. Kita jimat kerana tuition je. Tapi jimat ni anak kita seronok belajar dan dia akan jadi peluang pendidikan dia meningkat. Sudah tentu kita berkenalkan kawan-kawan kita, jiran kita, saudara mara, adik-beradik kita, abang, anak abang kita dan sepupu kita, sepapat kita kenalkan mereka supaya mereka juga memiliki program ni. Apa kita dapat? Setiap orang kan kita perkenalkan, kita dapat RM70, kali 5 orang kita dapat RM35. Kan kita dah dapat balik RM350 duk kita, anak kita belajar free. Tak kenal pun kita dah untung, bila kenal kita dapat balik RM350. Ini yang terbaiknya sistem ni. Baik. Orang level pertama, saudara mara, adik-adik kita dah tentulah ada kawan-kawan mereka, mereka akan kenalkan pada kawan-kawan mereka. Bagaimana nak kenalkan? Jemput supaya mereka datang Zoom meeting. Orang tu join, mereka dapat pendapatan. Sebab terbina dengan level kedua yang dibina oleh orang level 1. Kita terpaksa dapat RM210. Sambil-sambil duduk di rumah dengan anak seri tuan-tuan, tiba-tiba dapat RM210 tuan-tuan. Minggu hari ni jemput 5 orang, seorang join. Lusa jemput 3. Ini tiap-tiap hari kita buat perkara ni. Kita dapat RM210. Orang level kedua sudah tentu tidak nak melihat saja. Mereka perkenal pada rakan-rakan mereka. Maka terbentuklah orang level ketiga. Berapa kita dapat? Dapat RM1,050. Banyak tuan-tuan. Bayangkan kalau duduk di rumah, orang datang hantar ketuk-ketuk pintu bagi nak cik RM1,000. Saya nak sedekah pada cik. Kita pun terbegun tu. RM1,050 tuan-tuan dan puan. Banyak yang dia boleh buat dengan RM1,050. Terus cash masuk poket. Okey. Orang level ketiga akan membina level keempat. Berapa kita dapat tuan-tuan? RM5,250. Boleh kata wow. RM6,860 terkumpul tuan-tuan. Berapa lama tuan-tuan? Contohnya kita ambil seminggu untuk membina level pertama.
Level pertama ambil seminggu untuk membina level kedua. Level itu ambil seminggu untuk bina level ketiga. Level ketiga ambil seminggu untuk bina level sebulan. Bukan kerja seorang, kita kerja berpasukan beramai-ramai. Anda dibantu dan sebagainya. Sebab kita sediakan sistem Zoom ni, tiap malam anda boleh jemput kawan-kawan anda di mana-mana saja. Sama di Sabah, di Sarawak, di mana untuk join Zoom meeting. Anda dapat 6,860 kalau berlaku seperti yang saya tunjukkan dalam ni. Tetapi kalau berlaku 50% saja, bagaimana? Kita masih dapat RM3,430. Dapat duit juga RM3,480. Besar juga tuan-tuan. Sebab bekerja hanya sejam malam. Bukan 2 jam, bukan sehari. Kalau kita makan gaji tuan-tuan, kerja daripada pukul 6 pagi, 6 pagi, tolak daripada rumah pergi tempat kerja sampai pukul 8 malam untuk gaji RM5,000. Kita kena pergi kerja hari-hari dan kena keluar kos, hari-hari kena keluar kos. Kos apa-apa? Kos petrol, kos makan tangri, kos ni macam-macam kena keluar kos. Kita dapat RM6,000 saja sebulan gaji kita. Dah ditolak EPF, tambah-tambah sekarang ni PKP kena potong pula gaji. Jadi tuan-tuan, dengan ni kalau kita kerja hari-hari, jemput hari kerja kita menjemput orang aja, kita boleh dapat lebih daripada RM6,860. Kenapa lebih? Sebab bukan semua orang nak ambil package RM350 kan? Ada yang nak ambil package yang RM1,750, ada yang ambil RM3,000, ada yang ambil package RM7,000. Maksudnya angka yang saya tunjuk ni angka minima yang tuan-tuan akan dapat andainya tuan aktif hari-hari join Zoom meeting dan jemput kawan-kawan anda join Zoom meeting. Itulah potensi pendapatan kita tuan-tuan. Bagaimana pula orang ke level keempat membina level kelima? Untuk makluman kita tidak dapat sebab user atau package yang RM350 berakhir di level keempat. Level kelima untuk siapa? Jam pula. Okey. Hanya untuk package yang RM1,750 atau package e-supervisor. Dia layak sampai level kelima. Level kelima kita berpotensi untuk menjana pendapatan sebanyak 41,000 potensi maksimum. Kalau ada yang macam saya tadi, kalau ada yang package supervisor, manager dari ini, angka dia akan berubah. Tapi ini potensi minimum. Tapi kalau berlaku potensi minimum, kalau berlaku 50% saja kita masih dapat 20,500 lebih. Kalau berlaku 10% pun kita masih dapat RM4,186 sebulan. Okey tak okey tuan-tuan dapat RM4,000 sebulan dengan aktif hari-hari. Contoh setiap hari spend sejam masa di depan laptop, di depan komputer, depan kita smartphone untuk mengikuti Zoom meeting dan jemput kawan-kawan kita. Bukan susah sangat pun nak jemput kawan-kawan Zoom meeting. Cara menjemput saya akan tunjukkan nanti. Dan untuk package e-director sampai level ke-6 sebab level ke-5 tentulah tak nak duduk diam akan perkenaan level ke-6. Apa kita dapat tuan-tuan untuk package manager? Potensi pendapatan kita 210,000. Kemungkinan kita boleh dapat 10,000, 5,000 bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada kerajinan kita, bergantung kepada usaha kita sendirilah, rezeki kita. Yang tak ada rezeki. Jadi kalau berlaku 10% pun kita boleh dapat 21,000. Package ni. Kalau berlaku 1%, kita masih dapat RM2,162.80. Tak mungkin tuan-tuan akan berlaku 1% kalau kita hari-hari kita fokus. Memang minggu pertama ini kita tak ada pendapatan, tapi bulan minggu kedua, 3, 4, 5 income mula masuk. Sebab tak mungkin orang join kita selepas 3 hari kita buat program. Okey, baik. Untuk yang tertinggi, package e-director. Package terbaik yang menawarkan potensi pendapatan yang terbaik. Berapa tuan-tuan dan puan? 1 juta lebih. Kalau berlaku 1%. Di sini kalau berlaku 1% pun kita masih dapat 10,000 lebih tuan-tuan dan puan. Jadi kalau nak menjana pendapatan, package e-director. Sebab kalau logik masa kita kerja pun director gaji lebih, manager kurang sikit, supervisor kurang sikit. Begitulah urutan dia. Jadi kita nak pilih, boleh nampak package apa yang kita nak pilih. Jadi tuan-tuan dan puan, andaikan kita ni tak ada duit nak kita hanya mampu join package RM350 saja. Jangan orang kata jangan bimbang, jangan risau, join saja. Rezeki Allah Taala tentukan.
Allah ni taklah masa hadir. Allah Ta'ala tentukan. Kita hanya berusaha. Kalau kita berusaha, insya-Allah rezeki itu ada. Sebab caranya ada. Kalau kita usaha cara tak ada, saya tak nak cakap lah. Bila cara ada, usaha saja. Jadi potensi pendapatan kita. Jadi package walau package kecil, kita boleh upgrade bila ada duit. Upgrade ke package yang lebih besar untuk pendapatan lebih besar. Boleh upgrade package sampai package maksimum. Yang tujuh dulu bila kita ada. Maksudnya tuan-tuan, join saja package apa sekalipun sebab boleh upgrade kemudian apabila kita menjana pendapatan untuk perbaiki pendapatan kita. Alright. Ini bonus kedua tuan-tuan, dah cukup memberangsangkan kalau kita aktif sejam satu hari dengan menjemput kawan-kawan kita join Zoom meeting, kita berpotensi mencapai pendapatan yang amat besar. Setakat ini tuan-tuan yang dapat 10,000 lebih sebulan, sebanyak 60 lebih orang dapat pendapatan lebih 10,000 sebulan. Yang mendapat 20,000 lebih sebulan ada 4 orang lebih, 20 sampai 30,000 ada 4 orang. Yang mencapai pendapatan 100,000 memang ada seorang saja setakat ni. Pendapatan kumpul beliau ada lebih kurang 400,000 lebih selama 4 bulan lebih. Maksudnya orang tu ada Encik Fuad menetap di tak saya menetap dinilai dia seorang imam kedua masjid, muda lagi baru umur 30 tahun, sudah pakai dia menjana pendapatan yang begitu besar sebab dia membuat dengan tekun, dengan begitu committed program ni dan dia layak untuk pendapatan sebegitu besar. Ini semua rezeki yang digunakan oleh Ta'ala kerana usaha dia. Kalau kita berusaha, kita boleh dapat pendapatan begitu sebab dalam MLM tiada yang mustahil. Kita yang cipta mustahil, bukan dia. Okey, baik. Apabila naik pangkat, tadi director yang terakhir. Naik pangkat pula selepas director ada pangkat. Naik pangkat. Kena usaha kita naik pangkat sampai director. Pendapatan kita akan bertambah 2 kali ganda. Ini saya takkan jelaskan pada malam ni. Saya risau tuan-tuan duk fikir pasal duit, tuan-tuan jangan kita semakkan pemikiran kena duit walaupun kita memang ada masalah pasal duit, jangan kita jadi orang kata jangan bertuhankan duit. Duit ni boleh dicari, boleh macam-macam cara nak cari duit tuan-tuan. Saya cuma memberi peluang pada tuan-tuan, tuan menilai. Ada 2 jenis golongan manusia. Yang satu ni saya cipta sendirilah perumpamaan dia. Believe to see. Itu golongan pertama. Yang golongan manusia kedua, see to believe. Yang believe to see ni terbaik. Dia percaya yang program ni boleh berjaya walaupun dia belum nampak orang belum berjaya. Dia nampak sebab orang ni pandai menilai peluang. Golongan yang kedua, see to believe. Dia nak lihat dulu kejayaan orang lain baru dia nak buat. Orang ni selalunya tidak berjaya sebab bila orang dah rebut semua peluang untuk dia dah berkurangan. Jadi rebutlah peluang semasa peringkat awal ni. Market kita besar tuan-tuan. Ini cara nak cari siapa director saya cerita kemudian. Dan market size kita tuan-tuan lebih daripada 2 bilion. 2 bilion ringgit berpandukan kepada package minimum RM350. Kenapa 2 bilion? Yang pertama kita tengok jumlah pelajar. Jumlah pelajar ada 5.5 juta. Yang kedua jumlah guru. Ini golongan pengguna. Jumlah guru lebih kurang 400,000 atau 500. Kalau campur 5.5 dengan 500, 6 juta. 6 juta kali dengan RM350 minimum. Jadi 2 bilion lebih. Size market. Tetapi tuan-tuan dan puan, ingat tak tadi saya kata, ada orang join kita kerana produk semata-mata. Dia tak minat dengan perniagaan. Tak apa. Dia beli satu produk bagi anak dia guna. Dia tak nak terlibat perniagaan. Tak apa. Golongan kedua, dia berminat untuk mengguna program ni sambil memberi adat dia mengguna, dia nak menjana pendapatan sebab dia rasa dia perlu cari pendapatan tambahan untuk sara hidup keluarga dia. Gaji dia kecil, gaji dia 5,000 ya sebulan. Tiap-tiap bulan cukup makan, tak pernah bawa anak isi melancong. Dia perlu mencari penambahan. Ada cita-cita nak bagi haji. Umrah pun tak sampai-sampai lagi. Kereta pun tak, tukar-tukar lagi, masih pakai kereta tahun 76. Tahun 76, gurau ya tuan-tuan. Jadi, boleh membina jana pendapatan, mungkin boleh bagi umrah, bagi haji, beli kereta baru. InsyaAllah, sebab market besar. Jadi, golongan kedua. Golongan ketiga, orang yang tidak ada anak lagi belajar, tak ada dah.
Dia anak pun kecil-kecil. Tuan orang muda, anak kecil-kecil. Belum masuk sekolah lagi. Dia jadi potensi kita juga untuk melakukan perniagaan ni. Maksudnya, program Allen ni untuk meet semua golongan. Golongan yang nak guna saja, nak guna berniaga dan hanya nak berniaga saja. Maksud saya tuan-tuan, market size kita bukan 2 bilion. 6 bilion. Ada syarat? Tidak. Sebab satu-satunya program ini yang ada kat pasaran yang sampai tahap elite list hanya elite list. Tiada ada program kedua dan ketiga. Tak ada lagi. Belum ada lagi setakat ini. Maksudnya tuan-tuan, kita tak ada saingan. Maksudnya produk keperluan, tiada saingan, market besar. Ni dah cukup baik dah. Setengah orang berniaga, saingan banyak, produk kurang dari segi keperluan. Dan juga market dia kecil. Pun orang boleh berjaya. Tapi kita terbalik. Market besar, tiada saingan dan produk keperluan. Kalau tuan-tuan faham apa yang cakap ni, confirm tuan-tuan akan join kita segera dan juga sama-sama kita membantu. Sebab MLM ni macam Datuk Aziz cakap semalam, membantu lebih menjayakan. MLM itu membantu lebih menjayakan. Kalau orang tak faham, dia akan jadi macam mana? Meniaga larut malam. Itu salah. Baik. Sebab tu tuan-tuan kalau nak join satu company, tuan kena tengok 3 perkara. Yang pertama company. Ini company public listed dah 35 tahun. Takkan dia nak buat yang bukan-bukan, nak buat kes tipu orang dan sebagainya. Sebab ini public listed company. Bukan company milik individu. Milik tuan-tuan juga. Sebab tuan-tuan ada EPF kan? Ada tabung haji. Tuan-tuanlah pemilik syarikat. Sebab tabung haji melambur di Safbadi. EPF melambur di tabung haji. Duit kita tu untuk mereka ni. Dan kita kena jaga syarikat ni. Dan syarikat ni apa yang menariknya, Safbadi ditakbir melalui syarikat compliant. Okey, baik. Ini pun bonus yang terakhir, bonus yang canggih dan besar ini pun tidak saya cakap malam ni dengan tujuan supaya tidur kita lena. Tidur kita tak lena kalau kita nak bayangkan kita akan dapat duit dengan usaha kita di Mindtech, kita tidur tak lena tuan-tuan. Bulan ni aku nak mula dah berangan nak beli kereta barulah apalah macam tidur tak lena kan. Sebab orang tidur tak lena ni ada banyak sebab. Yang pertama contoh tidur tak lena. Mana nak dia aku nak pergi kerja esok, minyak petrol pun tak ada, nak pinjam dengan siapa ni. Boleh tidur tak malam tu? Tak boleh tidur tuan, pergi nak pinjam dengan siapa, duit petrol pun tak ada. Kalau dah pergi dapat duit petrol, pergi kerja nak makan kerja apa? Ni nak dapat gaji lagi 5 hari lagi baru dapat gaji. Gaji 25 hari bulan. Ni duit dah habis dah. Selalu tidur tak lena tuan-tuan. Lagi satu tidur tak lena, cukup bulan nak kena bayar ni, nak bayar sewa, nak bayar apa semua. Kereta tak bayar lagi. Kebena bulan pula kereta breakdown nak kena repair, tidur tak lena tuan-tuan. Anak sekolah nak esok ni nak bagi belanja sekolah, duit tak ada, tidur tak lena tuan-tuan. Mak sakit kat kampung, nak kena balik kampung tapi duit tak ada nak balik kampung, tidur tak lena tuan-tuan. Maksudnya tak ada duit, tidur tak lena. Lebih baik kita tidur tak lena kerana nak dapat duit, lebih baiklah. Jadi tuan-tuan, join kita ni kita dapat dua-dua sekali. Anak cemerlang dalam pendidikan, insya-Allah. Yang kedua sebab kita memantau ni anak kita. Dulu kita dapat memantau. Yang kedua, kita dapat menjana pendapatan asalkan kita buat dengan ikhlas. Dengan ikhlas, bukan kerana kawan, bukan kerana apa, dengan ikhlas. Ikhlas apa? Kita nak cari pendapatan tambahan dan juga untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Kalau nawai kita betul, insyaAllah rezeki kita ada. Kita buat sama-sama tuan-tuan. Kemungkinan tuan-tuan, kemungkinan kita boleh dapat hadiah-hadiah yang disediakan. Ramai, tiap-tiap minggu menentuk hadiah. Kamera, vacuum, smartphone, Note 10 dan juga komputer, laptop. Mungkin tuan-tuan kita tak ada laptop, tapi usahakan dengan tekun buat program LED, tiba-tiba kita layak dapat laptop. Ramai, tiap-tiap minggu ada bentuk hadiah ni. Yang kedua, nak melancong. Nak melancong tak perlu keluar duit poket. Asalkan kita menjana pendapatan, all out buat ni, tiap-tiap akhir buat Zoom, kita boleh layak melancong. Tunggulah masa 6 bulan. Aktif nak boleh, jangan aktif baru 6 hari nak layak melancong. 6 bulan aktif, tiap hari spend 1 jam. Kalau 6 bulan hari dengan niat, aku nak bawa anak isuku melancong. Layak dah 3-4 orang yang layak melancong tuan-tuan puan. Dan sekali tahun ni aku nak beli kereta pula, BMW. BMW tuan-tuan bukan main-main, bukan Proton Saga.
BMW harga dia 260,000. Tuan-tuan boleh mendapat percuma dalam masa 12 bulan tuan aktif di Mindtech. Komitmen hari komited dengan nawai tu, aku nak dapat kereta ni, kereta percuma, tak payah keluar duit poket. Aku kena usaha sungguh-sungguh. Kereta aku dah buruk dah. Bini selalu komplain. Kaban bila nak tukar kereta, kereta kita pakai tahun 70-an ni, naik bergogah-gogah, malu kat orang tengok kereta sampai nak roboh, ada dinding pun nak jatuh. Kita peluang dapat kereta. Semua kita ada di sini dengan satu, berani berjaya. Berani berjaya macam mana? Berani berjaya, berani bertindak, berani bermula. Itu dia. Kerana jangan berani berjaya tak berani bertindak. Kalau berani tak, kena beranilah bermula. Depan mula kena berani bertindak. Jadi tuan-tuan dan puan, sampai di sini saja perkongsian saya pada malam ni. Saya harap perkongsian ini memberi satu penjelasan pada tuan-tuan dan tuan-tuan ambil peluang ni. Jadi pada malam